Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati Tuan Haji Zali, yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra, Sungai Limau, Lunas, Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada pagi ini, pagi yang ke-23 bulan yang ke-11 dalam Islam, Zulqaidah 1442 Hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita serta memberi kita hidayah dan taufik untuk sama-sama kita terus menerus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah pada pagi ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan melalui media Facebook ni. Walaupun sekarang ni kita terpaksa menangguhkan aktiviti kuliah pengajian di Masjid Surau, maka itu bukan bermakna kita stop daripada mengaji. Jadi sekarang ni kita zaman canggih ni, media-media sosial ni banyak, kita manfaatkan kepada kebaikan, kita adakan kuliah-kuliah agama. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pagi ini tajuk yang akan kita bahaskan ialah selagi nyawa di kandung badan. Selagi nyawa di kandung badan. Bila sebut tentang nyawa ataupun umur, kita apabila bangun setiap pagi, kita doa kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Maka apabila kita dihidupkan setiap hari ini, dia ada hikmah dia. Dia ada, orang kata, kebaikan dia. Sebab tu berkata Dr. Hamka, jika hidup sekadar nak makan, kera di hutan juga makan. Tu kata Dr. Hamka lah. Baik. Sebab tu bila sebut tentang nyawa ataupun umur ni, kita hidup di atas dunia ni, Allah Ta'ala berikan umur kepada kita tak sama. Allah Ta'ala bagi umur kepada kita ni maknanya tak sama. Ada orang yang umur muda meninggal. Ada umur kecil meninggal. Ada yang dah, orang kata, lanjut usia meninggal. Tapi kok mana pun pasti mati. Dan kita datang ke dunia. Kita mai ke dunia ni dengan cara tertib. Apa maksud dengan cara tertib? Yakni tok wan kita dulu, opah kita dulu, mak kita dulu, ayah kita, abang kita, kak kita, kemudian baru kita. Lepas daripada kita, adik kita. Kemudian lepas pada kita menikah apa semua, dapat anak pula. Anak menikah dapat cucu pula. Jadi bila waktu mai ke dunia ni, dia mai mengikut tertib. Adapun waktu balik tak sama. Waktu balik ni apa dah? Yakni waktu Allah Ta'ala matikan kita. Allah Ta'ala matikan kita,
tak sama. Kadang-kadang cucu mati dulu, Tok Wan ada lagi. Kadang-kadang anak mati dulu, mak pak ada lagi. Jadi tak sama. Kemudian waktu dibangkitkan semula pula sama, iaitu bila? Di akhirat nanti. Sebab kita orang yang beriman di antara 6 rukun iman tu, salah satunya ialah percaya kepada hari akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Az-Zumar pada ayat 68, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Yang bermaksud, dan apabila ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah tak mati. Sebab tu kalau kita tengok dalam matan Jauharah Tauhid pun ada, dalam kitab Kifayatul Muhtaj pun ada, yang menceritakan tentang 10 jenis yang tidak dibinasakan oleh Allah. Bukan makna mereka ni qadim tak. Makna mereka ni baharu, dia ada awal tapi tak ada akhir. Tak ada akhir itu dengan sebab aridi. Sebab tu illa man syaa Allah, kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki tak mati. Contohnya ialah ajmuz zanak. Ajmuz zanak ni adalah tulang. Tulang sulbi kita ni. Yang tu malah tak dibinasakan. Arash, kursi, syurga, neraka. Yang tu tidak dibinasakan. Lain daripada tu termasuk kita manusia, semuanya akan dimatikan oleh Allah. Kemudian thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka mereka pun bangun. Bangun, duk tengok, duk pandang, duk tunggu ke mana depa nak pergi. Jadi maksudnya ialah waktu dibangkitkan di akhirat sama. Tu maksud dia gitu nah. Baik. Kemudian bila cerita tentang umur ataupun nyawa di kandung badan, di antara ayat Quran disebut di dalam surah Yasin pada ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Yang bermaksud, dan apabila kami, yakni Allah, panjangkan umur kamu, yakni umat manusia, kamu akan balik-balik jadi asal kejadian. Asal kejadian kita ni apa dia? Di antaranya lemah. Tu hakikat kejadian manusia ialah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa 28. Dan dijadikan manusia dalam keadaan yang lemah. Sebab tu ayat Yasin 68 Allah Ta'ala kata, apabila kami panjangkan umur kamu, yakni umat manusia, kamu akan balik jadi asal kejadian. Sebab tu kita kena ingat, asal kejadian kita di antaranya lemah. Di hujung ayat tu Allah Ta'ala kata, afala yaqilun. Apakah hampa ni aku bagi umur tak mau fikir? Kalau kita orang belah utara ni, aku bagi umur tak mau fikir. Kalau belah selatan tak mau fikir ya. Kalau belah botel tak mau fikir. Tak mau fikir ya aku bagi umur ni. Sebab tu kita sebut tadi, dia dalam bab peringkat umur kita manusia ni, dia mengalami perubahan demi perubahan. Start daripada sehari sampai 2 tahun dipanggil bayi. 2 tahun sampai 12 tahun dipanggil kanak-kanak. 13 tahun sampai 20 dipanggil remaja. 20 sampai 40 dipanggil pemuda. Ataupun istilah lah ni dipanggil belia. 40 sampai 60 dipanggil golongan dewasa ataupun golongan matang. Kemudian 60 tahun ke atas dipanggil warga mah ataupun disebut juga sebagai veteran. Itulah perubahan umur kita. Maknanya bila dipanjang dia akan berubah. Dan akhirnya dikembalikan kepada asal kejadian kita, iaitulah lemah. Jadi soalnya, selagi nyawa kita dikandung badan, apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Maka di antaranya kata ulama, hikmah Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga ke hari ini,
Yang pertamanya ialah mencari hidayahnya. Mencari petunjuk Allah. Mencari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Penting tak pentingnya hidayah Allah. Sehingga kan Allah Ta'ala mewajibkan kita tiap-tiap kali solat. Diwajibkan kita dalam bab rukun qauli. Rukun qauli ni dia ada 5 kan. Ada 5. Takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah, tahiyat, selawat dan juga salam. Maka di dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-6 kita kata apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita dok minta tunjukkan kami jalan yang lurus ni setiap hari 17 kali yang wajib. Kemudian kita sembahyang subuh tadi, kita baca doa kunut, minta lagi hidayah. Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait. Kalau sembahyang ramai, sembahyang seorang, Allahumma hdini fiman hadait, minta lagi petunjuk. Ya Allah, berikan kepada aku ni, kepada kami ni petunjuk. Sebab tu bila sebut tentang petunjuk, siapa dia golongan yang mendapat petunjuk? Di antaranya ada 4 golongan. Di antaranya ada 4 golongan. Ciri orang yang mendapat petunjuk ni disebut pula di dalam surah An-Nisa pada ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah, yang bermaksud dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka. Nikmat apa? Ulama tafsir kata nikmat jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim lah. Siapa dia? Membawa kepada 4 firqah minan nabiyyin. Yang pertama nabi-nabi. Sebab tu bila sebut tentang nabi-nabi, wajib kita kena beriman dengan Rasul. Wajib kita kena beriman dengan Rasul. Kadang ada orang hari ni dia tak mau kepada Rasul ni, dia panggil golongan anti hadis. Dia nak kepada Allah ya, nak beriman kepada Allah ya. Rasul-rasul dia tak mau. Jadi dia kata dia nak ikut Quran je. Nak ikut Quran je, hadis-hadis dia tak mau pakai. Dia tak mau ikut sebab hadis ni dia kata perkataan manusia. Jadi kalau kata jenis nak pakai hadis, nak pakai Quran saja, hadis dia tak mau, kita nak tanya dia ada sembahyang macam mana? Dia ada sembahyang tu macam mana? Sebab apa? Sebab kaifiat sembahyang dari segi qiyamnya, iktidalnya, rukuknya, sujudnya tak ada dicerita dalam Quran, tak ada. Quran cerita umum iaitu aqimus salah yuqimus salah. Dirikan sembahyang, dirikan sembahyang. Habis tu yang kita sembahyang ada rukuk, ada sujud, ada qiyam ni kita ambil pada mana? Kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Bila kita baca hadis ni dia petikai tak? Dia kata bila yang hangpa tengok Nabi sembahyang? Sebab tu di situ tu kena tengok syarahan ulama lah. Dia ro'a ni maknanya dia tak semestinya makna tengok. Ada ro'a makna alima, makna tahu. Sebab tu ulama syarah hadis tu, sallu kama ra'aitumuni kama alimtumuni. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tahu aku sembahyang. Tahu macam mana? Tahu daripada guru kita, guru pada guru kita, guru sampailah hingga para sahabat, sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia hujah zahir, dia kata bila tengok Nabi sembahyang. Mana kita duduk dengan Nabi ni jauh dah. Bila tengok. Sebab tu ulama syarah kalimah ro'a di situ makna alimah. Makna dengan tahu. Jadi kalau kata hang tolak hadis, maknanya hang sembahyang macam mana? Tu persoalan dia. Tu maksud dalam maknanya minan nabiyyin. Sebab tu Allah Taala sebut pula kalau kata hang terima Quran betul dalam surah An-Nisa ayat 80, may yuta'ir rasul faqad ata Allah.
Barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nah, sebab tu ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada Allah, ketaatan yang mutlak, ketaatan yang mesti kena seiring dan sejalan. Seiring dan sejalan. Seindah bunga di taman, yang tu lagu. Yang tu makna lagu apa, Syarifah ini ke apa ke Uji Rashid ke apa ke. Maksud dah gitu nak. Dia mesti kena sekali. Mesti kena sekali. Sama juga aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Tu pun mesti sekali juga. Sebab waw pada apa ni aqimus salah wa atuz zakah. Waw tu dipanggil kaedah dipanggil waw lil jam'i. Dia mesti kena himpun. Kena himpun. Dia tak memadai sembahyang saja. Zakat tak mau pula, tak boleh. Ataupun zakat saja sembahyang tak pun tak boleh. Sama juga tadi, taat perintah Allah. Taat perintah Allah maknanya mesti kena taat Rasul. Tak boleh juga taat Rasul, Allah tak mau ikut, tak mau beriman, tak boleh. Tu maksud dia gitu. Baik, tak apalah. Tu yang pertama, minan nabiyyin. Kemudian wasiddiqin. Siddiqin ni orang yang tersangat benar. Tersangat benar. Siddiqin itu dipanggil sirah mubalaghah lah. Makna orang yang tersangat benar. Yang ini dirujuk pada Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maknanya di antara sifat Sayyidina Abu Bakar ni apa dia? Apa yang main daripada agama dia terima bulat-bulat. Dia terima bulat-bulat. Tak ada nak petikai, tak ada nak sanggah, tak ada nak ragu. Tu sifat Sayyidina Abu Bakar. Dan juga sifat kita orang beriman. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. An-Nur ayat 51 yang bermaksud sesungguhnya jawapan-jawapan bagi orang-orang yang beriman apabila sesuatu perkara Allah Ta'ala dah menetapkan ini boleh, ini tak boleh, ayyakulu mereka berkata sami'na kami dengar, wa ata'na kami taat, wa ulaika humul muflihun dan mereka ni termasuk dalam golongan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beruntung. Itu yang kedua. Kemudian wasyuhada. Syuhada ni jamak daripada kalimah syahid, iaitu orang yang mati menegakkan agama Allah fi sabilillah. Menegakkan agama Allah. Dan yang keempatnya wassalihin, orang-orang yang soleh. Sebab tu selagi nyawa kita di kandung badan, hendaklah kita mencari petunjuk Allah. Mencari hidayah Allah. Sebab kehidupan kita bukannya untuk main-main. Bukannya saja-saja. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu ni, yakni manusia, menyangka kami, yakni Allah, menciptakan kamu manusia ni main-main sajakah? Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kamu semua manusia ni nak balik mai jumpa kami. Sebab tu kalau kehidupan kita macam batang pisang. Batang pisang tak apa. Batang pisang tanam, hidup, reput, mampui, habis cerita. Kita apabila kita hidup, kemudian kita jadi hamba yang mukallaf. Hamba yang mukallaf ditaklifkan dengan segala hukum syarak, maka semua yang kita buat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya gitu nah. Sebab tu yang pertama mencari hidayah Allah, mencari petunjuk Allah. Jadi sebab apa pula yang kata kita kena mencari petunjuk Allah ni? Kehidupan kita ni tak boleh ikut petunjuk lain. Sebab apa? Membawa kepada pecahan 5 sebab. Bawa kepada pecahan 5 sebab, iaitu yang pertamanya ialah Allah Ta'ala tu Tuhan kita. Allah Ta'ala tu Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, melainkan Allah. Jadi makna Allah Ta'ala tu Tuhan kita. Sebab tu kita tak boleh ambil petunjuk selain daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah
Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Sebab tu kalimah ilah dengan kalimah Rabb, dua makna tu makna Tuhan, tapi dari segi apa ni maknanya dia ada beza. Ilah Tuhan yang berhak disembah. Rabb Tuhan yang menjadikan. Tuhan yang menjadikan. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menjadikan kita. Di antaranya disebut dalam surah Rum. Surah Ar-Rum pada ayat yang ke-54. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ar-Rum ayat 54 yang bermaksud Allah dialah yang menciptakan kamu daripada keadaan yang lemah. Nampak? Ni hakikat kita ni. Yang hari ni jadi profesor, yang hari ni jadi lawyer, yang hari ni jadi engineer, yang hari ni jadi pemimpin, yang hari ni jadi menteri, yang hari ni jadi apa pun, asal kita lemah. Jangan doa sangat. Sebab tu Allah Ta'ala menciptakan kita ni pada keadaan yang lemah. Keadaan yang dhaif. Kemudian dia, yakni Allah menjadikan kamu, yakni kita ni, sesudah keadaan lemah, jadi kuat. Maknanya ada tenaga. Bila kita meningkat dewasa, dah besar, ada tenaga. Orang muda, umur 20-an, 30-an, kuat, gagah. 40 pun kuat lagi. 50 pun boleh lagi. Kuat lagi. Mana kuat. Kemudian, dia, yakni Allah menjadikan kamu sesudah kuat. Lepas daripada kuat tu, menjadi lemah kembali dan beruban. Dan beruban. Syaibah ni maknanya beruban. Dha'fau wa syaibah. Lepas daripada kuat jadi lemah, kemudian beruban. Beruban, tengok jermin putih dah tepi, tua dah. Tu peringatan lah tu. Peringatan. Tu pun tak sedap lagi. Tu pun tak mau nak kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yakhluqu ma yasha, dia yakni Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir, dan dia yakni Allah maha mengetahui dan maha berkuasa. Sebab tu kita kena ikut petunjuk Allah, kerana Allah Ta'ala menjadikan kita. Allah Ta'ala menjadikan kita. Sebab tu setiap satu-satu perkara yang dicipta, dari segi adatnya dia akan mengikut apa yang menciptakannya. Contoh seperti matahari. Matahari satu makhluk yang hebat, satu makhluk yang besar. 100% ikut kehendak Allah. Kehendak penciptanya, yakni Allah. Sebab tu kalau kita tengok, bukan matahari saja. Makhluk-makhluk yang lain, selain daripada manusia, semuanya mengikut kehendak Allah. Mengikut kehendak Allah. Tetapi manusia ni yang banyak engkar. Yang banyak tak mau ikut, degil, kerah kepala. Sedangkan hakikatnya kejadian manusia ni asalnya lemah. Asalnya lemah. Sebab tu dalam bab agama ni, suka tak suka kita kena ikut. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Afa ghayra dinillahi yabghun. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ali Imran 83 yang bermaksud, maka apakah mereka mencari agama selain daripada agama Allah? Kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan juga di bumi. Di langit dan juga di bumi, sama ada suka maupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Mereka akan dikembalikan. Sebab tu dalam bab beragama ni, sama ada suka ke ataupun terpaksa, mesti kita kena ikut apa yang agama perintah kepada kita. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Selagi nyawa kita di kandung badan ni, kita hidup ni di mana? Kita hidup di atas bumi Allah. Kita hidup di atas bumi Allah. Sebab tu kita datang ke dunia ni atas perintah Allah, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena sedar, kita hidup di atas dunia ni sementara. Hanya satu persinggahan. Tu tajuk lagu tu. Apa ni? Eka Matra. Eka Matra. Hanya satu persinggahan. Ni kalau orang lama tahu lah. Lagu ni. Orang lama tahu kan. Hanya satu persinggahan. Maknanya, kita tempat transit ya. Sebab tu kata ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni ialah jambatan. Ataupun kita kata alat untuk ke negeri akhirat. Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 114. Qala illa bithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Yang bermaksud, Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, sekejap saja, jika kamu sesungguhnya mengetahui. Sebab tu kehidupan kita bersifat sementara. Sementara. Jadi maknanya peluang kita selagi nyawa di kandung badan ni, kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Surah Al-Fat. Ayat yang ke-29. Yang kita tuntut, yang kita cari ialah kurniaan Allah dan juga keredaan Allah. Dan juga keredaan Allah. Sebab tu kita kena ingat, sebab apa kita kena ikut petunjuk Allah? Kerana kehidupan kita di bumi Allah. Duduklah tang mana pun. Duduklah tang mana pun. Duduk di mana? Overseas ke? Jangan ingat duduk di Malaysia aja ada Allah Ta'ala. Duduk di Malaysia, tutup aurat elok. Tiba-tiba pi melencong. Pi melencong, pi mana? Pi New York ke? Pi Perancis ke? San Francisco ke apa ke? Lepas tu tudung pun tak pakai. Tudung pun tak pakai. Kita betul orang tanya ni, pasal apa kau tak pakai tudung? Dia kata Allah Ta'ala ada di Malaysia. Dia. Jangan jadi lagu tu. Jangan jadi lagu tu. Kena ingat ni, kita duduk di atas bumi yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita untuk kita hidup. Tu yang ketiga. Baik. Kemudian yang keempat, sebab apa kita kena hikmah dalam panjangkan umur ni? Sebab apa kita kena mencari hidayah Allah? Kena ikut petunjuk Allah ni. Kerana yang keempat, kita menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kalau kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Ghazali disebut kepada kita 5 jenis nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita manusia. Jadi 5 jenis ni, hak yang paling rendah sekali apa dia? Yang paling rendah sekali ialah harta benda ataupun kekayaan. Ni nikmat yang paling rendah. Mana boleh kita nak kaya lah. Kita nak kaya lah. Kita nak harta banyak lah hidup dunia ni. Tak salah. Harta banyak, kaya, tak salah. Asalkan membawa kepada dekat kepada Allah. Cuma Imam Ghazali sebut, nikmat yang paling rendah, nikmat harta. Nikmat harta benda dan kekayaan. Ni nikmat yang paling rendah. Kemudian yang kedua, dia naik atas sikit. Tinggi sikit daripada nikmat harta benda dan kekayaan ni pada nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan. Sebab tu pasal apa nikmat kesihatan ni dia naik atas sikit? Sebab apa guna kalau kata duit banyak, harta banyak tapi kesihatan sakit. Duit berlambak dalam bank berjuta. Tapi nak makan apa pun tak boleh. Makan apa yang boleh? Ayak sejuk, lepas tu biskut mayat tu. Biskut lutut ke apa. Hak tu cicah dengan ayak sejuk. Dengan cicah ayak teh pun tak boleh. Pasal apa? Kecil manis. Pasal apa? Maknanya kecil manis. Kecil manis. Tak boleh makan apa. Duit berlambak. Duit berlambak. Kereta ni bersusun. Kereta ni bersusun. Macam-macam ada. Velfire ada. Lamborghini ada. Ferrari ada. Porsche ada. Lagi-lagi. Mercedes ada. Semua ada. Tak naik dah. Lepas tu naik apa? Naik kursi roda. Wheelchair.
Pasal apa? Tak boleh lah, kaki patah apa semua tak boleh naik dah. Dok naik wheelchair tu lah. Sebab tu nikmat kesihatan ni atas sikit daripada nikmat harta benda dan juga kekayaan. Sebab tu nikmat kesihatan tak boleh diukur, tak boleh dibanding dengan nikmat kekayaan. Kerana apa? Kerana lebih berharga. Lebih berharga. Tu yang kedua. Kemudian nikmat kesihatan ni pula, apa ni, yang ketiganya dia naik pula. Iaitu apa? Sempurna anggota tubuh badan. Kita dah sihat, alhamdulillah. Kemudian sempurna anggota tubuh badan. Ni sempurna anggota tubuh badan ni di atas lagi. Kadang-kadang ada orang sihat, kaki tak ada. Ada orang sihat, tangan tak ada. Sebab tu sempurna anggota tubuh badan dan panca indera ni di atas daripada nikmat kesihatan. Kenapa? Mesti disyukuri. Mesti disyukuri dengan nikmat yang ada pada kita ni. Kenapa? Karena kalau salah satu daripada nikmat anggota tubuh badan ni sakit ataupun hilang, dia boleh membawa kepada mengganggu perjalanan aktiviti kita. Mengganggu perjalanan aktiviti kita. Mata kita kan, ni nikmat mata ni. Mata duk terang ni, masalah ni lah duk belajar baca Quran. Esok dah rabun dah. Nak belajar apa? Telinga pula pekak. Payah. Telinga pula tak dengar. Waktu hang muda dulu tak mau nak mengaji. Tak mau nak belajar. Tu yang kata selagi nyawa dikandung badan. Selagi nyawa dikandung badan. Bila mai dah tua-tua ni nak baca Quran pun tak nampak dah. Tak nampak dah, kena pakai toslet. Tok saya pakai toslet tengok. Tak apalah, boleh baca tak apa. Kan? Ni kita tak mau nak baca. Ni nikmat mata. Sebab tu bila kata dah rabun ke, dah jadi buta ke, nampak maknanya menjadi susah aktiviti kita. Kaki tak boleh berjalan dengan apa, jadi susah. Sebab tu apa ni sempurna, apa ni tubuh badan ni. Tu yang ketiga. Kemudian lepas pada sempurna anggota tubuh badan ni, dia naik nikmat yang keempat ni apa? Roh dan juga nyawa. Roh dan juga nyawa. Kerana apa? Kerana sabit dengan roh dan juga nyawa ni lah yang membolehkan manusia ni hidup, melakukan aktiviti dan melakukan amal soleh. Ni yang kata selagi nyawa dikandung badan. Selagi nyawa dikandung badan. Kemudian nikmat nyawa ni dia bawah sikit. Dia ada satu nikmat lagi yang paling besar. Tak guna kalau kata ada nyawa, ada roh, tetapi tak dapat nikmat iman dan Islam. Ni nikmat yang paling besar. Sebab tu nikmat iman dan Islam ni adalah nikmat yang paling besar nak bandingkan nikmat-nikmat yang lain. Sebab tu kita bersyukur hari ini Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang Islam yang beriman. Sebab tu kita mohon, minta kepada Allah beri taufik kepada kita untuk kita terus menerus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna taufik? Taufik ni ialah khalqun qudrati ta'ati fil abdi. Dijadikan kuasa taat bagi hamba. Tu makna taufik. Sebab tu apa ni, kita boleh sembahyang, kita boleh mengaji, kita boleh buat amal soleh kerana taufik daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik, kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Tu maksud dah gitu nah. Baik. Habis tu. Sebab itulah apa ni, tu yang keempat, kita menggunakan segala nikmat Allah. Kemudian yang kelima, sebab kita kena mencari hidayah Allah, mengikut petunjuk Allah ni kerana apa? Kerana bila kita ikut kehendak Allah dalam hidup kita di dunia ni, membawa kepada kita ni selamat di dunia dan akhirat. Kita ikut kehendak Allah. Jangan ikut kehendak orang. Jangan ikut kehendak orang. Kena ikut kehendak Allah. Bila ikut kehendak Allah, kehendak Rasul, membawa kepada kita selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang kita doa tu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tu Al-Baqarah ayat 201. Tu maksudnya nah. Baik, habis tu. Kemudian berbalik cerita tentang hikmah Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Kita ada lagi lebih kurang 10 minit. Lebih kurang 10 minit. Tuan Haji Zali kata 45 minit kuliah. Lah ni baru 34 minit. 34 minit lah. Baik. Jadi yang keduanya, hikmah Allah Ta'ala panjangkan umur kita ialah memberi kesempatan kepada kita untuk terus menerus mengabdikan diri kepada Allah.
Untuk terus menerus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat, syariat dan hakikat tak boleh pisah. Ni kena pegang sungguh. Kadang-kadang orang hari ni dia nak ambil hakikat lah. Dia nak ambil hakikat lah. Syariat dia tak apa, tak peduli. Dia tak boleh. Ni apa hukum PK apa ni mengaji bab sembahyang tu mau dah reti lah. Yang penting ni bersih hati. Betul kita tak nafi kan? Kita tak nafi kan, tapi nak asbab nak terima amalan tu mesti betul dulu perbuatan zahir. Perbuatan zahir. Tu kita mengaji bab hukum fiqh tu. Cara semayang macam mana, syarat puasa macam mana. Tu. Kemudian maknanya dengan hakikat pula kena jaga pula lah hati kita apa sebagainya. Sebab tu asas syariat dengan hakikat tak boleh pisah. Kalau ada orang nak main kata tak payahlah mayang zuhir ni, tak payahlah, kita pakai niat je. Kita niat mayang dah. Kita tanya balik dia. Kalau kata waktu nak makan nasi boleh tak pakai niat? Makan nasi tak boleh dia kata. Yang tu kena nak makan. Tak makan nasi pandai. Tak semayang pakai niat. Ni semua ni ciri-ciri sesat semua ni. Semua ciri-ciri sesat. Sebab tu bila kita jadi hamba Allah yang mukallaf, maka ditaklifkan kepada kita segala hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak ni di antaranya dia terbahagi kepada apa? Bahagi kepada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi apa yang kita buat di atas dunia ni tak terlepas daripada 5 hukum ni. Sama ada wajib. Contohnya sembahyang subuh pagi tadi, wajib. Kemudian menuntut ilmu fardu ain, wajib. Kemudian sekali nak sembahyang duha, sekali pukul 9 ke 10 sembahyang duha, sunat. Kemudian saat lagi lepas pada habis kuliah ni nak pergi cari nasi lemak, harus makan. Harus. Kemudian mana tengoklah kalau kata sekali petang sikit nak pergi tekan nombor, haram. Haram. Tu mana tak dapat lari daripada 5 hukum ni. Semuanya kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kepada kita, maknanya kena mengaji. Sebab tu kena belajar di ilmu ni bawa kepada 2, fardu ain dengan fardu kifayah. Adapun fardu ain ni wajib ke atas individu, sama ada lelaki-lelaki ataupun perempuan. Maknanya dia tak kira. Sama ada lelaki-lelaki ke ataupun perempuan, wajib kena mengaji ilmu ni. Nabi sebut dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kullil muslim. Yang bermaksud menuntut ilmu ni wajib ke atas tiap-tiap muslim. Kemudian ulama syarah ilmu apa yang wajib tu membawa kepada 3, ilmu tauhid, kemudian ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ni 3 ilmu ni wajib kita kena mengaji. Kemudian kalau kita nak detailkan lagi, yang kita mengaji ilmu tauhid ni sekadar mana yang wajib tu. Kemudian fiqh pula sekadar mana yang wajib. Tasawuf pula sekadar mana yang wajib. Tu kena tengok perbahasan dia. Tapi asasnya 3 ilmu. Tauhid, fiqh dengan tasawuf. Tu maksud dia gitu nah. Baik. Jadi apa ni sebab apa? Sebab disebut lagi di dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak kami jadikan jin dan manusia ni, hikmah dia apa dia? Mengabdikan diri kepada kami. Sebab tu kita nak beribadah kepada Allah mesti kena cara dia. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin sebut apa ni, al-ilmu imam wal amalu tabi'. Maknanya ilmu tu sebagai imam. Amal tu pengikut dia. Amal tu pengikut. Kita nak buat apa pun mesti kena ada ilmu dulu. Kena ada ilmu. Jangan dok main ikut je. Nampak orang ni kita pun ikut. Padahal kita buat tu dalam keadaan kita tak tahu. Dalam keadaan kita jahil. Tu maksud dia gitu nah. Baik. Habis tu yang kedua. Kemudian hikmah Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Yang ketiganya ialah selagi nyawa di kandung badan ni ialah memberi peluang kepada kita untuk bertaubat. Memberi peluang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila sebut nama kita manusia ni tak terlepas daripada melakukan salah dan silap. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam tidak terlepas daripada melakukan salah dan silap.
Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu maksud dia gitu nah. Baik. Jadi bila sebut tentang taubat, bila sebut tentang taubat ni, dia di dalam Islam tak ada istilah lambat. Tak ada istilah lambat dalam Islam ni. Jangan kadang-kadang ada orang kata, kita katalah kita ni sedap umur dah lewat lah. Duk pergi mengaji Quran bawa semua, duk pergi belajar mengaji Quran. Lepas tu kita ajak sahabat kita kata, Mat, jom lah ikut aku, hang boleh baca Quran tak? Dia kata, malu nak abang. Dia kata, awak aku kalau tengok Quran ni semua tikus dapat besi dia dah. Semua tikus dapat besi. Kenapa? Tak tahu apa. Kena huruf alik lah. Hak lain semua tak tahu. Huruf alik tu yang kena. Pasal alik tu dia garis gitu ya. Mana duk tegak tak tu yang kena, hak lain tak kena. Ba, ka, sa, ka, ta, ka, jim, ka, ha, ka, kha tak kena. Dia kata jom lah kita pergi mengaji. Kita pun tua lah, dia kata jom lah. Dia kata aku segan lah, dia kata malu korang tua pun nak mengaji. Jangan macam tu. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni tak ada istilah lambat. Yang lambat ni dua perkara. Apa dia? Apabila matahari terbit dari sebelah barat, kemudian nyawa duduk di halkum. Nyawa duduk di halkum dipanggil apa? Ghoroh. Bila mai dua benda ni, barulah maknanya lambat. Barulah lambat. Lagi tak ada dua benda ni, walaupun umur apa 70, 60, 80 dah, selagi tu ada peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah Allah Taala memanjangkan umur kita selagi nyawa di kandung badan, memberi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Dan syarat bertaubat pula mesti kena iring dengan amal-amal soleh. Dia tak boleh satu orang yang dah taubat. Satu orang yang dah taubat. Dia tanya dah, dia kata, Mak, lo ni main nombor, Mak. Dah, tak boleh, haram. Lepas tu judi daun, Mak. Judi daun pun tak main lah. Ganti Helen pergi. Ganti Helen pun tak pergi lah. Pasal apa? Tutup lah. Tutup lah. Lepas tu, mabuk pun tak lah. Lepas tu sembahyang tak? Sembahyang pun tak. Yang tu tak jadi. Dia mesti kena iring dengan amal-amal soleh. Sebagaimana disebut dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-89. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah ingkar, kemudian dia mengadakan kebaikan diiring dengan amal-amal soleh, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Taala ni dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu maksudnya. Baik. Sebab tu selagi nyawa di kandung badan, maka Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan kita. Sebab tu kata ulama, dosa kita di atas dunia ni boleh dibasuh dengan bertaubat. Cuma kita tengoklah, kalau dosa berkaitan dengan Allah, katalah kita tak semayang, yang tu wajib kena qada lah. Tak memadai dengan taubat. Dah tahu tak ingat lah berapa rakaat tinggal, tak ingat lah. Tak ingat, kata ulama kata agak-agak lah. Berapa kita tinggal. Kalau masa muda lu sat semayang, sat dak agak-agak. Agak-agak. Tapi kena qada. Sama juga tak bayar zakat. Wajib kena qada. Tak puasa Ramadan, wajib kena qada. Tu makna dosa dengan Allah. Kemudian kalau dosa sama manusia, kena minta maaf. Kena minta maaf, minta halal. Kalau dia redha tak ada masalah. Dia minta redha, dia maaf, tak ada masalah. Tu maksud dia. Tu di antara caralah untuk kita bertaubat. Kemudian iring dengan amal soleh. Daripada tak semayang, daripada tak tutup aurat. Ni SOP kita jaga bagus. Saya jaga SOP tu pakai mah. Pasal apa? Takut kena 1000. Tapi tudung tak pakai. Tudung tak pakai. Kita ingat ke apa ni, orang muka Islam. Orang muka turun nak pergi buh minyak, tengok rambut macam kena randak. Tahu randak? Kuning. Rupanya orang Islam kita, na'udzubillah min zalik. Mah pakai, siapa tu kena 1000. Hak yang Allah Taala suruh tutup aurat tu, dia buat dek. Tu kerah hati kita tu. Hati kita tu maknanya kerah. Kalau guna pun tak apalah, kita taubatlah. Ya Allah Taala bagi peluang ni selagi nyawa di kandung badan ni. Maknanya kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita iring dengan amal-amal soleh. Kemudian yang terakhir, nak berhenti. Yang terakhir ialah
selagi nyawa di kandung badan, maknanya memberi peluang kepada kita ni untuk sama-sama muhasabah diri. Muhasabah diri, menung balik, kita lakukan pembetulan. Lakukan pembetulan. Perjalanan hidup kita ni, kita tahu macam mana perjalanan hidup kita ni. Daripada zaman muda kita, sampailah ke hari ni, kita boleh tahu. Kita ni dulu macam mana. Bayang ke, tak ke, ikut perintah Allah ke, tak ke, macam mana, kita boleh tahu. Jadi saki baki umur kita yang ada ni, Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk melakukan perubahan kepada kebaikan. Sebab tu ingatlah, selalu kita pesan, dalam Islam tak ada istilah lambat. Kita sebut tadilah. Yang lambat ni dua aja. Matahari naik sebelah barat, kemudian nyawa duduk di halkum. Tu waktu saat kematian dipanggil ghor-ghoroh. Waktu tu baru dikira lambat. Lagi tak ada dua benda ni. Duk cakap darah lagi, berlari laju lagi, berjalan kuat lagi. Selagi itu ada peluang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu maksud dia gitu nah. Sebab tu hari ini yang kita diuji dengan berbagai-bagai, dengan virus coronanya, lepas tu ramai yang bunuh diri, ramai tekanan hidup dan sebagainya. Ingatlah ujian yang kita lalui hari ini ni, maknanya tak seteruk azab di akhirat. Tak seteruk. Walaupun kita rasa payah, walaupun kita rasa susah, walaupun kita rasa sukar, tapi tak seteruk di akhirat. Kenapa? Disebut dalam surah As-Sajdah untuk mengakhiri ayat yang ke-21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, yang bermaksud, dan kami merasakan. Nampak? Rasa ni sikit ke banyak? Rasa ni sikit lah. Rasa sikit. Kami merasakan kepada kamu ni azab yang dekat. Siksa yang dekat. Maknanya azab yang sikit di dunia ni. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar di mana? Di akhirat. Tu di hujung ayat tu Allah kata apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan hampa semua ni balik mai kepada kami. Ni aku hantar ni virus corona ni, COVID-19 ni. Mudah-mudahan hampa ni kembali kepada kami. Aku beri ujian, mudah-mudahan hampa ni kembali kepada kami. Tapi malangnya kita ni duk kerah kepala situ, degi nak tunggu apa lagi? Nak tunggu Allah Ta'ala hantar apa lagi? Tak mau lagi nak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu maksudnya gitu nah. Baik, habis takat tu. Jadi cukuplah untuk pagi ni tuan-tuan. Tuan-tuan pun lapang dah, nak pergi cari isi lemak channel saya pun sama. Jadi terima kasihlah atas ni pengurusan AJK Masjid, AJK Masjid Tunku Abdul Rahman Putra, Sungai Limau, Lunah, Sungai Limau Lunah di Kedah. Kemudian join bersama Mahat Madinatul Ilmi lah. Terima kasihlah atas memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu pada pagi ni. Sekadar tazkirah sajalah. Bukannya kita duk mengajak mana, sekadar tazkirah, peringatan. Ingat diri saya, ingat tuan-tuan, peringatan. Sama-sama kita beringat. Kerana kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu selagi nyawa kita di kandung badan, maka manfaatkan kehidupan kita ni dengan sebaik-baiknya. Sebab tu orang yang terbaik hidup ni bukan umur panjang. Bukan umur panjang sampai 100. Kalau 100 pun tak semayang, nak buat apa? 100 tak ikut perintah Allah, nak buat apa? Kita tengok Nabi Muhammad umur 63, Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Ali 63, Sayyidina Osman lebih sikit 82. Kemudian Imam Nawawi dalam 40 lebih je, Imam Syafi'i 50 lebih je. Tetapi bagaimana? Ni yang kata Nabi ni tentu dah barakah, walaupun dah wafat dah 1000 tahun dah, maka masih disebut nama, disebut dalam keadaan yang baik. Disebut dalam keadaan orang puji. Orang puji. Sama juga kalau kita tengok Imam Syafi'i, qala Syafi'i, mana berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Nawawi. Tu mana contoh, walaupun umur mereka tak panjang pun, 50, 40 gitu ya. Tapi berkat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis dia, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ni ialah yang panjang umur, kemudian elok amalan dia. Ni kita cek balik diri kita, umur kita Allah Ta'ala bagi pada kita ni, amalan kita macam mana. Sebab tu kalau kata
Biasalah manusia ni kadang dia lalai, larak, bila kita kembali balik. Kembali balik kepada Allah. Kenapa? Kerana kita ni semakin hampir kepada pengakhiran hidup kita. Semakin hampir kepada pengakhiran hidup kita. Semakin dekat perjalanan kita ni. Semakin dekat kepada penghujungnya. Sebab tu kita doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dalam keadaan yang baik, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan jangan akhirkan hidup kami dalam keadaan yang buruk. Jadi cukup sekadar tu. Ustaz ni tadi kata nak berhenti lah. Ada ni betul-betul ni, nak berhenti ni. Ni nak berhenti lah. Jadi saya mohon maaf lah jika terkasar bahasa. Terima kasihlah kepada penganjur kuliah pada pagi ni. Jadi apa ni, insyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi di lain masa. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس الكورونا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.